Azlina dan juga Alvin, kita punya team leader, akan buat sharing tentang projek Bukit Rambai Putra. So dekat sini kita akan sharekan semua info tentang projek Bukit Rambai Putra. Yang mana tak faham nanti kita akan buat Q&A session pada hujung presentation nanti ya. Okay, so first kali saya akan, ini kita punya untuk slide untuk Bukit Rambai Putra. Alvin boleh next? Okay, boleh on video? Okay, ini saya bagi tuan-tuan dan puan-puan tengok dulu video slide kita dekat Taman Bukit Rambai Putra. Ini adalah terrace showroom dekat Taman Bukit Rambai Putra. Okey, itu adalah sedikit sebanyak video untuk Taman Bukit Rambai Putra. Nanti selepas habis presentation kami akan hantarkan personal lah video tersebut kepada tuan-puan. Okey, Alvin boleh next? Okey, untuk Taman Bukit Rambai Putra, ini adalah fasa kedua. Untuk estimate complication, complete dia akan siap pada hujung pada tahun 2022. So lebih kurang 1.5 tahun daripada sekarang. Dan kita ada dua type lah. Kalau nampak daripada gambar ni, dua-dua lebih kurang sama je nampak kan. So belah kanan adalah rumah teres satu tingkat. Nampak macam dua tingkat. So actually dia satu tingkat saja. Design dia nampak macam dua tingkat. So belah kiri adalah rumah berkembar satu tingkat. Beza dia, keluasan dia dan build up dia lah. Okay, Alvin next. Okay, kenapa kita nak pilih Taman Bukit Rambai Putra? Ada beberapa faktor lah, antara 5 faktor utama dia. Dia adalah, Alvin next, freehold, maksudnya hak milik kekal. Yang ni adalah hak milik kekal untuk siapa yang beli Taman Bukit Rambai Putra ni lah. Dan satu lagi company background dia developer di Chantawood. Chantawood ni developer yang antara salah satu developer yang public listed dekat Bursa Malaysia. Okay, dan yang ketiga dia adalah strategic location. Bukit Rambai ni di antara salah satu kawasan hot yang di dalam kawasan Melaka Tengah. Okay, yang keempat harga yang developer offer pada customer adalah harga yang bawah daripada market value. Okay, yang kelima adalah low entry cost. Low entry cost yang maksudnya kat sini developer ada bagi satu package yang dia bagi rebate sebanyak 10% daripada harga rumah. So kat situ kita dah jimat lebih kurang 31,800 untuk terrace dan 40,000 lebih untuk semi-D. Itu memang low entry cost lah, so kita tak perlu keluar duit yang banyak untuk masuk rumah ni. Okay, yang paling bestnya dia ada double volume ceiling. So kat situ sebab tu dia nampak macam double story, tapi sebenarnya dia satu single story je. Okay, Alvin next. Okay, ini adalah huraian tentang freehold lah ya. Okay, ini nanti yang ini kalau tuan-puan kalau nak lebih lanjut kita akan terangkan. Okay, Alvin next. Ini adalah developer background yang saya bagi tahu tadi tentang developer punya ni. Developer Chantawood ni dia lebih pada manufacturing untuk yang kayu-kayu semua lah. Untuk yang kilang kayu ke apa kan. So dia adalah public listed company dekat Bursa Malaysia. Okay, Alvin next. Okay, ini adalah laluan dan kemudahan yang terdapat sekitar Taman Bukit Rambai Putra. Kalau nampak kat sini banyak benda-benda utama lah. Salah satunya yang paling sebenarnya penting adalah kita shopping untuk kita beli barang keperluan rumah, iaitu family store. Lebih kurang 3 km je daripada taman kita, Taman Bukit Rambai Putra. Dan untuk ke Econsef, laluan ke Betam juga tak jauh. Untuk ke Tesco pun tak jauh. Jadi kalau ikutkan, kalau siapa yang tahu kawasan Taman Bukit Rambai Putra ni, dia berdekatan dengan Cheng. Cheng adalah highway utama, AMJ, yang banyak orang gunalah kat situ. Ada macam-macam fasiliti macam bank semua kan. Macam shop lot yang penting-penting, kedai makan penting-penting semua banyak dekat situ. Taman Bukit Rambai Putra pun banyak juga. So ini adalah salah satu main facilities yang ada kat situ lah. Okay. Alvin next. Okay. Ini
adalah yang faktor utama lah. Kalau untuk anak yang bersekolah, untuk kita orang Muslim yang nak pergi masjid kan, so ada family store, Pantai Kelebang pun tak jauh. Pantai Kelebang sebenarnya sangat dekat dengan Bukit Rambai. Memang kawasan utama yang tarikan pelancong semualah. Bukan tarikan pelancong, tarikan untuk orang kita orang Melaka juga yang selalu kita guna. Okay, Alvin next. Okay, ini location map. Kalau ada yang bagi tuan-puan yang tertanya-tanya kat mana sebenarnya tempat ni, so dan macam berapa minit agaknya dia punya ambil masa untuk tempat kesekian-sekian. Okey, kalau nampak daripada atas dia cuma ambil masa 3 minit untuk ke sekolah dan 3 minit juga untuk ke sekolah jadi kebangsaan, 5 minit ke family store Bukit Rambai, 5 minit ke sekolah Bukit Rambai, 7 minit ke Masjid Al-Fatah, 11 minit ke AMJ Highway Tesco Ching, 12 minit ke Pantai Kelebang dan cuma ambil masa 23 minit saja ke Melaka, ke Bandaraya Melaka. Alvin next. Okay, ini adalah details tentang projek. Nama developer Shantawut Sendirian Berhad. Nama projek kita Taman Bukit Rambai Putra yang terletak di Mukim Tanjung Minyak. Dan dia adalah status freehold. Dan dia punya completion, dia punya estimate hujung tahun 2022. Okay, dan dia terdapat 301 unit keseluruhan. Dan kat sini ada single story, double story, semi-D dan single bungalow story lah. Okay, Alvin next. Okey, kat sini kita boleh nampak besar kan dia punya layout untuk taman ni. Okay, dia ada phase 1, dia ada phase 2. So yang sekarang projek yang kita open ni untuk phase 2 untuk terrace dengan semi-D. Dan kat sini kita ada nampak dia ada shop lot semualah. Kalau untuk dia memang terdapat ada shop lot yang disediakan. Juga ada padang, ada surau, lepas tu ada balai raya. Banyak kemudahan yang disediakan dekat Taman Bukit Rambai Putra ni. Okay. Alvin next. Okay, ini untuk single story punya unit lot lah. Unit lot yang available. Yang sebelum ni available, buat masa sekarang ni unit lot kita untuk semi-D kita dah fully book. Tapi tak ada masalah, kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh isikan booking form dan bayar booking deposit. Kita akan masukkan tuan-puan punya nama dalam waiting list kita. Okay, in case kalau ada customer yang loan reject ataupun customer yang tarik diri, kita akan bagikan utamakan tuan-puan untuk unit ni lah. Okay, Alvin next. Okay, ini site progress untuk yang rumah yang hampir siap. Yang actually ni adalah first gambar ni adalah showroom kita. Okay, Alvin next. Okay, ni untuk rumah berkembar, untuk semi-D punya rumah. Okay, semi-D tu harga dia start daripada 439,000 okay, ke 625,000. Bezanya ada keluasan ada tanah tepi lah, ekstra tanah di kawasan rumah kita. Okay, rumah berkembar satu tingkat ni dia punya build up dia 40 kali 80, memang agak besar. Besar memang besar. Saya pun suka sebab besar. Okay, dia ada 4 bilik dan 2 bilik air. Okay, kat sini kau nampak dia punya rumah semi-D ni memang jauh besar daripada rumah terrace lah. Dan dia punya master bedroom memang besar, memang puas hati kalau kita dapat beli rumah ni. Okay, Alvin next. Okay, ini adalah tanah tepi di semi-D. Daripada ruangan luar untuk semi-D. Okay, Alvin next. Okay, ini untuk dalam pula. Untuk ruangan makan dan yang kiri adalah ruangan utama. Alvin next. Ini floor plan untuk semi-D punya rumah lah. Kita boleh nampak kat sini dia punya car porch dia boleh masuk 2 kereta. Dan lepas tu dia ada living room. Dan dia ada master bedroom belah kanan. Lepas tu bedroom kedua, ketiga, keempat ada belah kiri. Okay, lepas tu kita ada dining room. Dining punya tempat dan kita ada kitchen dekat belakang tu. Okay. Lupa belakang dia pun ada tanah juga yang kalau biasanya kita nak jemur baju kan kita tak perlu guna ruang porch depan lah. Kat porch depan kita boleh guna ruang belakang. Okay, Alvin next. Okay, ini harga SPA price 488,000. After rebate 10%,
cuma bayar 439,000. Okey, sebelum ni kita punya harga down payment, okey, down payment adalah rebate yang developer bagi, yang dah bayarkan untuk kita lah. Okey. Dan sebelum ni kita punya booking fee kita adalah 1,000. 1,000 adalah booking fee yang sebelum ni, yang standard punya booking fee. Tapi untuk promotion kita untuk PKP punya time, MCO punya time, developer bagi package iaitu dia bagi kita booking fee sebanyak 200 saja. So kat sini kita dah jimat RM800. So untuk 200 sangat-sangat murah untuk miliki sebuah rumah, betul tak? Kalau kita nak beli 200 kita bawa pergi family store pun sekejap dah habis kan? So untuk 200 ni baik kita asingkan, kita dapat beli satu biji rumah untuk masa depan kita. So kat sini kita ada nampak long term kita lah. Macam mana kita, berapa monthly yang kita nak bayar untuk installment. Okay? Alvin, next. Okay, macam mana nak booking? Okay, kalau anda kata tuan-puan berminat, tuan-puan boleh bank in-kan RM200 kepada, boleh guna online banking kepada kita punya developer punya account lah. Nanti kita punya staff akan bagi developer punya account number. So kat sini tuan-puan boleh nampak kita ada bagi free legal fee on SPA, loan legal and stamp duty estimate 20k. Yang ni yang tuan-puan kena standby untuk bayar pada lawyer nantilah ya. Okay, Alvin, next. Okey, ni untuk rumah teres satu tingkat. Rumah teres satu tingkat keluasan dia 22 x 75, 4 bilik dan 2 bilik air juga. Kalau nampak sekarang kebanyakannya rumah-rumah dekat luar yang harganya lebih kurang 200 ke 300 ribu, semuanya lebih kurang dapat, saya rasa dia punya keluasan dalam 18 ke 65 macam tu, dan dia ada 3 bilik saja. So untuk Bukit Rambai Putra ni kita beruntung sebab kita ada berapa 4 bilik lah. Untuk jangka masa panjang untuk ada rumah family memang okey sangat. Yang ini showroom kita lah untuk terrace satu tingkat. Kelvin, next. Okay, ni living room dia. Kalau nampak dia punya ceiling tinggi kan. So ceiling dia ni memang nampak macam high class lah. Kalau ceiling rendah dekat sangat dengan kepala kita, dia akan terasa bahang bila masa musim panas. So untuk ceiling tinggi ni memang bagus sangat-sangat untuk udara lah. Okay, Elvin, next. Okay, ini dia punya dining part dia dengan kat sini ada nampak bilik yang last tu bilik lebih kurang untuk bilik study room lah. Boleh juga buat untuk bilik anak bujang ke, untuk storeroom ke, untuk study room ke kan. Okay, Elvin, next. Okay, ni floor plan untuk single story. Dia lebih kurang macam semi-D juga. Sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma bezanya dia punya keluasan saja. Untuk semi-D dengan terrace. Alvin, next. Okay, untuk single story, harga dia 318,000. Belum lagi rebate daripada developer. So developer bagi rebate 10%, 31,800 yang kita boleh bayar pada bank. So harga yang kita beli cuma RM286,200. Tapi itu adalah harga yang kita bayar lah. Untuk harga dekat agreement tetap 318,000. Sama juga booking fee, ada promotion daripada developer untuk masa sekarang ni cuma RM200 dan walaupun RM200 booking fee dia tetap refundable. Okay? Alvin, next. Okay, ni ada dua panel yang dibolehkan untuk kita apply loan. So kat sini kita cuma bayar RM200 untuk booking fee. So kat sini kita ada okay, monthly lebih kurang RM1,208. So dia adalah free legal fee on SPA. Okay, nanti required document staff akan minta pada tuan-puan lah. Alvin, next. Okay, ini adalah price comparison untuk lain-lain tempat. So kalau nampak dekat sini, harga-harga yang dekat luar lebih jauh beza lah. Jauh lebih mahal daripada Taman Bukit Rambai Putra. Dan harga yang lebih murah pula, keluasan dia lebih kecil daripada Taman Bukit Rambai Putra.
Okay, kalau ikutkan surrounding area untuk Taman Bukit Rambai Putra, harga dia sekarang 350,000. So untuk Taman Bukit, untuk yang Taman Bukit Rambai punya lebih kurang kejiranan, harga dia 350,000 untuk teres. So harga yang sekarang kita dapat daripada developer ada 318,000, belum tolak 10% rebate lagi. So bawah 300,000 yang kita bayar RM286,200. Memang murah sangat-sangat lah untuk masa sekarang ni untuk kawasan Melaka Tengah. Okay, Alvin, next. Okay, ini untuk semi-D punya harga comparison pula. Okay, so sebenarnya dekat area dekat Bukit Rambai tak banyak semi-D. So yang berdekatan untuk macam Cheng semua lebih banyak terrace lah, terrace double story. Jadi memang sebenarnya terrace double story pun agak mahal sekarang. Jadi saya memang cadangkan tuan puan daripada beli terrace double story, baik ambil semi-D lah. Semi-D untuk jangka masa panjang lebih sesuai untuk orang yang ada keluarga ramai. Sebab ada untuk anak-anak kecil, banyak customer yang tak berapa suka lah untuk rumah yang ada tangga untuk double story. Okay, Alvin, next. Okay, setakat ni itu saja kita punya presentation untuk Taman Bukit Rambai Putra. So saya akan open Q&A session. Ada siapa-siapa nak tanya boleh tanya pada saya. Boleh angkat tangan dan kita akan open untuk sesi persoalan ni lah ya. Kina. Ya. Hai, siapa sana? Hai Alicia. Tanya you itu Okay. rumah mana mau letak itu wash machine mau letak mana Washing machine Okay. Saya pun sebenarnya beli rumah tu. So masa saya masuk rumah tu, saya tengok juga. Saya tengok sampai bilik air belakang kan. So dia memang tak ada tempat untuk letak washing machine. So sebenarnya dia sebab dia tak boleh nak extend belakang lagi. So kalau saya sendiri, saya akan letak washing machine tu, saya akan tutup pada pintu belakang. Sebab saya orang yang agak takut kalau orang ada certain macam case kalau kata nak rompak ke mencuri ke kan. So saya walaupun saya pintu belakang saya pasang grill, saya biasanya saya akan letak satu benda untuk tutup pintu belakang supaya saya tak insecure lah kalau kata pintu belakang tu ada orang buka ke tak buka. Tapi ini tapi pendapat tuan puan boleh terpulang lah, ikut tuan puan nak letak mana, letak luar pun boleh. Tapi itu adalah pendapat saya lah. Ada orang letak dalam bilik air, ada orang letak kat luar dekat dengan kitchen tu kan. So boleh letak mana-mana yang tuan puan nak letak. Itu bathroom sangat kecil, mau letak itu wash machine tak boleh lah. Tak boleh. Washing machine besar sangat ke? Mungkin beli yang 10 kilo, boleh ambil 5 kilo punya washing machine. Kecil. Saya rumah itu family sangat besar. Macam mana mau letak? Dia cakap letak apa? Macam mana? Apa Alicia cakap? Dia cakap mau letak itu pintu punya belakang. Bukan. Masuk air letak dalam rumah, tapi I akan hadangkan pintu tu. So maksudnya washing machine tu akan tutup pintu belakang. Macam itu tak cantik. Je ke? Okey, sekejap saya tanya, saya minta pandangan Puan Azlina, kawan saya, macam mana pula dia nak letak washing machine tu untuk good night. Okay, saya Azlina. Okay, saya boleh suggest kalau Puan Alicia, okay, you family small, you boleh Miss, okay, Miss Alicia. Okay, you boleh pakai bilik keempat sebab kita ada 4 bilik. So bilik keempat tu kita boleh jadikan utility. As a utility lah. Contoh sebab belakang, okay, bila you buka je you punya pintu dapur belakang, kita terus ke slab, okay. Slab terus ke longkang dan memang tak ada space untuk, ini untuk terrace lah. So you boleh pakai bilik keempat as guna dia sebagai bilik utility lah. Sama ada you boleh letak mesin basuh kat situ, you nak letak dia punya bilik ampai, jadikan bilik ampaian, bilik dobi lah. Puan Alicia boleh Miss Alicia boleh jadikan macam laundry room lah, laundry room. Yes. Kita boleh basuh baju kat situ dan kita boleh gantung baju dekat situ semua kalau tak nak guna posh kan, kat posh kan. Boleh jadi. Good idea Kak Azlina. Boleh adjust dia punya piping line lah untuk betul-betul. Ada
akan buat sedikit renovation dekat piping lah. Sikit lah, minor lah, minor. Sebab dia punya customer punya family sangat banyak orang lah. So, macam mana? Kalau sangat banyak, Miss Alisha ambil itu semi-D lah. Semi-D sangat selesa. Banglo. I punya I tanya punya question is before I punya customer tanya punya, so I tanya you. Okay. 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 Thank you. Welcome. Okay. Ada yang nak tanya, ada yang tak clear tak dengan presentation saya tadi, sebabkan ini adalah first time presentation dengan buyer, so ada sedikit gugup, minta maaf ya perempuan, tuan-puan. So kalau ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanyalah. Sangat baik, Kina. I macam mau thank beli. you. Thank you. Elvin. Saya nak tanya satu. Siapa ya? Saya nak tanya satu. Ya. Hello? Dengar. Okey, saya minat. Saya minat rumah ni, tapi saya tengok dia punya bumbung tu pakai bukan genting . Bumbung dia tu bukan genting, dia daripada metal. Okey, boleh saya jawab Okey, saya tolong jawab. Okey, saya tolong jawab untuk material bumbung. Okey, material bumbung dia pakai industrial zinc. Okey, industrial zinc tu didatangkan dengan insulation. Okey, insulation tu maksudnya ada lapisan penebat kalau biasanya kalau dia genting dia sebagai penebat bunyi. Okey, pemaju kita Santawood dia guna bumbung industrial zinc. Okey, industrial zinc ni didatangkan dengan tak silap saya lebih kurang dalam 4 inci insulation untuk sebagai penebat haba dan penebat bunyi. So I think tak ada masalah. Lagipun kalau kita tengok taman yang elite, even payung rumput perdana pun pakai industrial zinc juga. Sebab dia nak selantingkan, nak meshkan dengan konsep design taman ni lah. Sebab dia konsep moden. Saya menjawab ke? Thank you Kak Amina. Saya jarang tengok rumah yang agak eksklusif, design cantik, tapi dia punya bumbung tu nampak macam kualiti tu kurang compare to genting lah. Actually genting kualiti dengan industrial zinc ni dia lebih kepada design sebenarnya, sebab dia nak selesakan dengan design, sebab design moden. Genting kebanyakannya bumbung jenis ada rabung banyak tau, dia ada join banyak. So bila kita pakai slanting, design yang lebih kepada moden, memang industrial zinc lebih sesuai lah, dan tak ada masalah dari segi bunyi dan haba. Mungkin dari segi ketahanan dia macam mana kalau bandingkan dengan banding dengan genting? So far I think sama je. Yang lebih tahan. Cuma yang membezakan dia dari segi fasad bangunan tu lah. Fasad pakai genting, bumbung rumah lagi nampak macam cantik lah. Tu je. The rest yang lain. Itu yang saya nampak agak kurang sikit. Kalau genting memang nampak cantik lah. Tapi pasal dia industrial zinc nampak agak berbeza sikit daripada yang common roof yang digunakan oleh rumah-rumah yang eksklusif lah. Ya, saya pun sependapat juga lah, tapi dari segi haba dan dari segi bunyi tak ada masalah lah. Baik. Itu saya nak clarify tu. Okay, thank you Cik Razali. Cik Razali kan yang tanya soalan tu. Terima kasih Cik Razali. Ada soalan lain ke? Berapa minimum gaji saya kalau saya nak beli rumah teres ni? Okey, minimum gaji untuk teres 3,000 bersih. Maksud dia dalam payslip selepas dah tolak KWSP dan tolak komitmen yang lain, contohnya kereta, komitmen bank, personal loan, kad kredit, mesti 3,000 lah minimum untuk teres. Tapi untuk semi-D minimum 5,000 bersih. Kalau saya nak buat joint loan dengan siapa? Dengan kawan-kawan boleh tak? Okay, kalau joint loan tak boleh dengan kawan-kawan. Joint loan boleh dengan pasangan, sama ada suami isteri ataupun ibu, bapa, adik-beradik.
Tu boleh Tunang tak joint boleh. loan lah. Tunang tak boleh sebab dia tak ada ikatan yang sah. Dia kena ada ikatan yang sah lah. Okey. Tapi kalau joint loan ni yang bayar saya jugalah, bukan saya punya partner. Joint loan sebab kita masuk nama booking dua penama lah. Dua nama. Oh, mana dua-dua Ah. ni nanti. Alamak. Dua-dua tu yang nama yang harus bayar lah, yang wajib bayar. Tapi yang itu adalah antara pihak tuan dengan pihak penama kedua atas perbincangan masing-masing. Yes. Siapa yang nak potong? Oh, maknanya siapa yang setuju nak kena potong sama ada dia ataupun partner saya lah, bukan dua-dua lah. Betul. Bukan, salah satu saja. Salah satu. Oh, salah satu. Okey, maknanya partner saya pun gaji dia mesti 3,000 ke atas, betul? Kalau Tak, joint tak. name, tak. Kalau joint name Tak tak juga. perlu. Dia antara salah satu, dah combine tu 3,000 bersih. Oh, maknanya combine saya dengan partner saya combine dapat 3,000, saya boleh layak untuk Betul. belilah. Tapi Betul. Cik Razali, kita kena confirmkan jugalah dengan banker kita sebab pengalaman saya, ada yang nak cuba joint loan, bila kita tengok dari mata kasar, pasangan memang betul dua-dua, suami campur isteri 3,000, tapi bank tengok juga sebab bank dia ada dia punya calculation, dia ada weightage dia. Kalau macam suami terlalu berat tapi isteri tu okey pun dia consider jugalah. Kita akan tak apa nanti kalau Encik Razali berminat boleh bagi details particular kat kita. Nanti kita akan minta banker kita check lah dari segi loan approval. Oh, mana nak saya payslip lah dengan saya partner nanti. Ya betul. Oh, baik. Kita provide free loan checking lah untuk Baik, customer terima kita. Terima kasih. Sama. Ada lain lagi soalan ke yang tak clear yang boleh kita buat penerangan lagi? Saya baru pindah datang Melaka. Sebenarnya itu lokasi yang kurang tahu mana tempat. Hello? Saya baru pindah datang Melaka lah. Tentang itu lokasi yang saya kurang tahu dia macam mana itu jalan sampai kamu punya tapak. Sebab kamu tahu MCO lah, saya pun tak boleh keluar lah. Tapi saya tak boleh imagine kamu punya lokasi di mana. Boleh jelaskan kamu punya lokasi lagi ya? Boleh. Encik Wilson sekarang tinggal kat mana? Kat Melaka? Saya pun tak tahu saya tinggal di mana. Oh, tapi dah pindah Melaka, mesti tahu kat mana tempat tinggal. Saya tahu itu e-concept lah. Kamu cakap e-concept lah. e-concept Sungai Udang. Macam mana jalan lah sama e-concept? Okey, daripada e-concept sebenarnya dia ada satu shortcut yang untuk jalan ke taman ni lah. Okey, daripada e-concept dia okey, saya tak pernah lalu situ. Okey, tak apa. Saya tolong. Okey. E-concept dia terletak di Lebuh Spa, okey. Sungai Udang, Alur Gajah, Sungai Udang, apa? Dia perlu U-turn ke Kak? Dia perlu U-turn ke? Dekat tak payah. Dia memang ada daripada e-concept actually dalam 3 ke 4 kilometer lah. So dia Lebuh Spa. Dia memang ada junction untuk masuk ke Bukit Rambai Putra ni lah. Traffic light ke? Traffic light Yes, traffic light. Dia Bertam highway tu. You boleh masuk terus daripada e-concept ke Bertam highway. Masuk ke tu dalam 2 kilometer dan terus daripada junction tu ke dalam 1 kilometer macam tu. Memang sangat dekat dengan Lebuh Spa dan sangat dekat dengan Lebuh AMJ. Dia juga Mr. Wesson, Taman Bukit Rambai Putra ni, dia kalau Mr. Wesson kalau Mr. Wesson beli rumah kat sini, actually kita berada di tengah-tengah antara Melaka dan Alur Gajah lah. So kalau wife Cik Wesson kerja di Alur Gajah, Cik Wesson kerja di Melaka, so I think tak ada masalah sebab dia berada di tengah-tengah. Okey. Antara kawasan yang memang strategik lah. Okey, terima kasih ya. Sama-sama. Ada lagi ke soalan? Mai dah expert. Tak ada soalan.
Kalau selalu bincang pasal Bukit Ramai Putra. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh? Banyak soalan itu. Sana banyak itu apa? Itu habuk banyak itu macam itu apa? Kilang kan? Hilang. Oh, ya. Congestion. Itu sana ada pencemaran banyak tak? Okey, saya jawab okey, Taman Bukit Ramai Putra ni actually dia memang letak memang berhampiran betul. Okey, berhadapan dia adalah kilang, kawasan kilang, tapi kita punya dipisahkan. Okey, sebenarnya ada zon penampan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, sebelah kalau kita tengok sebelah kalau macam mana saya nak. Okey, kalau kita menghadap ke jalan besar, sebelah kanan tak ada kilang. Dia membezakan dalam satu lot daripada kita punya site lah. Dan sebelah kiri pun sama. Okey, actually dulu tapak tu adalah tapak tanaman buah naga lah. So I think memang tak ada masalah walaupun kawasan tersebut berada terletak berhampiran betul di hadapan kawasan kilang lah. Yang crowded kilang memisahkan antara Bukit Ramai Putra dengan kilang adalah jalan tu lah, jalan pemisah tu. So far direct kita sebelah-sebelah memang tak ada pembangunan kilang lah. I think zon penampan lah. Mungkin nanti kita boleh semak balik lah dengan kita punya pemaju. Okey ke Mr. Alvin? Jawapan tu okey ke? Sebab saya apa yang saya tahu kawasan kilang yang berada berdekatan kita bukan jenis heavy industry. Maksudnya bukan yang jenis yang chemical punya kilang dan semuanya adalah yang industri yang sederhana. Maksudnya kan selalu lalu sana kan ada rasa bau sebab sana dekat dengan itu sampah kan. Yang itu yang buang sampah punya. Okay, actually jauh juga. Jauh. Sampah di dekat Sungai Udang. Okay, kita ni dekat Bertam. Bertam dengan Sungai Udang memang I think tak ada masalah bau lah. Kalau betul-betul dekat point Sungai Udang itu memang ada masalah bau. Taman Indah I think. So I think Taman Indah pun okay. Dia punya penduduk still okay. Tapi I rasa Taman Bukit Ramai Putra ni memang tak ada masalah bau lah. Perindustrian. Itu perindustrian sana itu yang kilang sana akan pindah tak next time? Ya, nanti tak sehat. Oh, itu sana banyak itu. I don't think so dia akan pindah sebab kerajaan dah zoningkan dia as a kawasan industrial. So tak adalah, mungkin dia akan stay di situ lah. So I think kita pun bukan kita punya taman pun bukan located betul-betul dalam kawasan industri. Sebab kita masih still lagi zon hijau lah sebab one line daripada kita punya development tu masih hijau lah. Kalau kita tengok sebelah kanan dan kiri pun masih kosong lah. Sana ada banjir tak? Saya nampak itu tanah kan ada slope sikit lah. Tak banjir sebab dekat belakang taman kita ada tali air, dekat situ memang tak ada masalah banjir lah. Memang kawasan tu sedikit menurun tapi ada kawasan tali air dekat situ. Oh, macam ini ya. Itu yang tepi saya nampak ada satu itu apa ada satu sungai kan atau ada satu untuk yang tahan banjir kan. Yang besar dekat OSD. tepi. OSD ke? OSD ke? On-site detention ke? Itu yang dia OSD ya. Okay, OSD function dia memang untuk menadah tadahan lebihan air lah daripada hujan. So function dia akan berfungsi lah sekiranya hujan heavy. So mana-mana you pergi pun perumahan pun memang ada OSD lah. So I think memang tak ada masalah lah. Lagipun tanah kita bukan tanah tambak, bukan tanah potong. So tak ada masalah lah I think. So itu air dari itu tadahan banjir akan pergi sungai tak?
dia ada laluan apa pergi itu sungai ya, atau longkang ke, atau dia hanya tinggal dekat sana saja itu air. Biasanya OSD dia akan mengering lah. Air tu dia akan mengering serap bumi lah. Dia memang okey untuk pengetahuan Mr. Elvin, okey sebelum pemaju dia apa tu submit plan. So dia memang ada buat calculation lah dan dia submit ke pihak majlis lah untuk cater berapa OSD tu sebut boleh cater berapa kapasiti air. So I think tak ada masalah lah sekiranya hujan lebat untuk OSD tersebut menanggung air lah. Okay. Okay, itu sajalah. Okay. Thank you, thank you. I think dulu I consider dulu. Tengok amal berita. Miss Alicia, you tak boleh tunggu tau sebab okay, kalau you minat sekarang pun you tak perlu bayar apa-apa, okay? Untuk MCO, time MCO ni, you just place your name, isi booking form and then bagi saya punya IC, I tolong you bookkan ini rumah sebab okay actually untuk rumah teres kita dah penuh. Okay, tapi you still boleh masuk waiting list lah. Tapi kalau Miss Alicia lambat lagi, susah jugalah nak dapat. Sebab kita nak kena tunggu loan reject kan daripada buyer lain. So kena cepat lah supaya kita boleh masuk waiting list yang atas-atas. Supaya chances tu memang ada lah. Because I tahu sangat-sangat cantik, sangat baik. Tapi itu penindasan nanti kami pihak kesihatan ada akibat itu kesihatan. Because kami long term tinggal di sana mak. Ini yang I yang consider punya. Kalau nak cakap tentang kesihatan, untuk penduduk Kerubung pun masalah. Penduduk Taman Merdeka pun masalah sebab kawasan industri kan dekat sana kan. Tapi kita tengok makin lama makin kepadatan penduduk dia makin bertambah kan. So saya rasa untuk yang Bukit Rambai tak ada masalah lah. Dia punya kawasan dia pun pendastrian dia bukan heavy punya industri. Dia untuk yang sederhana punya. Bukan yang industri yang dia berasaskan bahan-bahan kimia lah kiranya. Okay, Miss Alicia, kalau Miss Alicia beli, lepas tu Miss Alicia tak nak duduk, Miss Alicia boleh sewakan. Okay, bila kita beli rumah dekat kawasan industri, harga rumah tu nanti, okay, kita beli harga 286, right? Okay, 318 lah harga nan bumi. Okay, bila you beli harga dekat kawasan industri, harga tu dia akan, after 1 year dia akan naik. Dia akan naik sebab kawasan tu pack. Okay, kebanyakan pekerja dia memerlukan tempat duduk. Kalau Miss Alicia tak nak duduk lah, let's say kan dah beli tak nak duduk, boleh sewakan. Ataupun nanti dah tak nak duduk, okay boleh jual. Jual mungkin akan harga lebih tinggi lah. Boleh sewa berapa harga sana? Macam mana? Kalau mau sewa dia cakap boleh sewa Kau sewa berapa harga sana kalau mau sewa, beli lah mau sewa. Sebab disebabkan dekat sana dekat dengan kawasan industri, right? Okay, Miss Alicia boleh sewakan per head lah untuk pekerja-pekerja. Macam contoh pekerja-pekerja kilang lah. So I think boleh cover lah you punya monthly installment. Boleh buat investment lah kalau tak nak duduk. You know, so ada juga buyer saya yang cari rumah untuk buat investment, bukan untuk dia duduk. Sebab dia memang cari kawasan yang pack supaya rumah dia ada penyewa. Dan dia boleh buat long term investment lah. Orang cakap pendapatan pasif lah. So tanya because I bukan long term tinggal di Melaka So kalau I beli memang sewa satu bilik lah. Agak-agak ada 400 atau 500 macam tu tak? Atau apa harga punya? Saya rasa kalau Melaka range dalam 350 okey. So you kali dengan 4 dah berapa kan? Memang boleh cover lah kita punya installment. Kalau untuk buat investment lah. Kalau Miss Alicia memang tak minat duduk takut masalah kesihatan. So memang Taman Bukit Rambai Putra ni salah satu juga tempat untuk kita buat investment lah untuk pendapatan pasif lah. Kalau sekiranya Miss Alicia ada nak bercadang untuk buat investment lah kalau tak nak duduk.
So I think memang tak rugilah kalau beli. Sangat rugi kalau Miss Alisha bertangguh lagi lah untuk booking. Sebab booking pun tak perlu bayar apa-apa tau. Untuk MCO sebab untuk selepas ni. Kita just ambil sebab bank susah untuk buat bank draft. Jadi developer bagi kelonggaran lagi lah pada buyer. Just buyer place booking form and bagi kita IC dan kita dalam masa yang sama kita tolong buat settlement dengan bank lah untuk loan approval. Because I tahu Untuk pendapat saya memang kalau untuk Miss Alisha nak buat investment, Taman Terrace Bukit Rambai Putra memang sangat bagus. Sebab saya ada satu customer yang dia bukan orang Melaka tapi dia belum beli rumah. So dia nak rumah yang dekat kawasan lain sebenarnya. Tapi kawasan yang dia tinggal tu harga agak tinggi. So saya suggestkan dia beli Taman Bukit Rambai Putra untuk investment. After few years, 5 to 10 years, dia boleh jual balik dengan sedikit dengan keuntungan yang ada tu dia boleh beli rumah dekat tempat yang dia nak. Sebab untuk harga rumah yang bawah 300,000 untuk Melaka Tengah agak susah nak dapat sekarang. Dengan keluasan dan saiz dan 4 bilik yang developer sediakan. Macam tu. Okey tak? Miss Alisha suka tak? Suka kan? Kalau suka jangan tunggu lama-lama. Ya betul Miss Alisha. Nanti saya PM, boleh WhatsApp saya IC Okay. Okay. Like. Ada yang nak tanya lagi ke? Kalau tak ada kita pass dekat Wesen dengan Ethan nanti. Ada yang tanya lagi tak? Kina ke Azrina. Tara itu 5 reason why must buy ini last conversion rumusan lah yang. Elvin boleh next tak? I ingatkan sebelum Q&A session tu benda tu kan? Ini dah bagi tahu tadi. Oh, sudah bagi tahu tadi lah. Betul. Okay. Elvin, nanti minta Elvin susun balik lah ikut yang tu. Sebab tadi Kina present semua, kesian pula dia. Untuk semi-D. Sebab depan mana I guna ini dulu malah. Dan I bagi ini dulu, kemudian kedua kan I baru satu-satu uraian mah. Okay, macam ini. Amenity. Macam ini. Okey, ada yang nak tanya apa-apa soalan lagi ke? Saya rasa lah itu 5 reason atau 10 reason kenapa mau beli ya. Boleh selepas Q&A yang sudah mau habisnya masa closingnya. Sebab selepas Q&A yang sudah lost, itu sebab banyak buyer tanya soalan yang tak samanya. Dia sudah lupa kenapa dia mau beli ya. So mungkin saya boleh emphasize kenapa mau beli ini. Terima kasih macam ni. Okay. Sebab dia sudah lupa. Sebenarnya soalan bagi dia sudah lupa. Okay. Okay, so saya closing untuk presentation buyer tadi lah. Lepas tu kita dah boleh ni Ya. Okay, tadi adalah sekian saya punya presentation untuk Bukit Rambai Putra. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi luangkan masa. Dan saya, Puan Azrina dan Mr. Elvin ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk masa yang tuan-puan luangkan pada kami lah. So sampai sini saja kita akhiri kita punya Bukit Rambai punya presentation. Selamat malam dan selamat menyambut Hari Buruh untuk esok. Okay, Assalamualaikum. Salam. Dah macam berita. Okay, Wesen dengan Ethan dah boleh ambil lah. Okay, wah sangat bagus. Sangat bagus lah. Hebat lah. Memang ini kali lah saya jumpa dua top sale lah. Sangat bagus punya itu panggil apa? Bekerja sama. Satu. Wah bagus lah ini. Ini impact memang yang kami tak pernah fikirnya. Tapi sangat bagus kamu handle sangat cepat dan dengan sangat confident Ini yang paling pentingnya. Confident, cepat dan relax. Jadi kawan saja. So memang bagus
Yang lainnya calangan lah. Saya rasa Ethan mau open bagi kawan-kawan calang tak atau tak payah? Atau kamu ada apa calangan tak? Ethan? Jangan buka mic kamu Ethan. Ethan mic tak buka. Ethan nak beri sedikit pandangan dan pujian sajalah. Dan tapi Vincent kan, leader Vincent ada benda nak tambah, nak adjust sikit. Mungkin Vincent boleh Vincent? Tadi ada mention itu dry loan kan. Jadi girlfriend boyfriend pun boleh dry loan punya. Tak semestinya dia kena wife and husband. So kalau dua pihak mereka agree, even kawan kan, satu lelaki satu perempuan pun bank akan access. Sebab bank tak akan tengok itu video perkahwinan. So kalau dua pihak memang agree untuk buat loan joint loan, memang okay punya even kawan. Yang penting satu lelaki satu perempuan lah. So bank akan action dia je lah wife and husband lah. Oh, okey. Vincent, lagi satu. Kalau kata, anak angkat tinggal satu rumah dengan family angkat. Alamat sama, cuma saya berbintikan lain. Boleh apply tak? Tapi kita ada dokumen anak angkat semua. Boleh, satu lelaki satu perempuan sudah boleh dah. Oh, okey. Vincent confirm. Ada, tadi Sakina kata ialah brother, sibling. No, macam ayah angkat dengan anak angkat. Oh, angka saya tak tahu. Ethan boleh tak? Tapi dia alamat IC semua sama. Cumanya dia tak ada Angkat mungkin tak boleh. Kita dengan confirm dengan banker, kita akan get back to. Sebab last time I buat loan kereta, boleh. I buat macam tu. So nak tanya sekarang punya rumah boleh ke tak boleh ke? In case kalau ada orang macam tu lah. Kak, you boleh tak? Kalau dengan bank, okey. Sebab macam Kina cakap tadi, dia ada documentation. Ada documentation kan? Macam surat daripada JKM apa semua complete kan? Tu boleh lah. Nak join dengan adik-beradik ataupun dengan parents, okey. Yang cakap dengan kawan tadi, asalkan lelaki, perempuan, dengan bank okey. Tapi kalau dengan LPPSA dia minta ni. LPPSA tak LPPSA dia akan minta sijil nikah. Ataupun yang loan government, yang state government, dia akan minta sijil nikah. Kalau bank tak apa. So far bank okey lah. Okay, thank you Kak Ayu. Okay Kak, baguslah soalan Kina dan jawapan Kak Ayu. Mungkin Kak Ayu boleh double confirm dengan banker nanti itu ayah angkat dan anak angkat boleh tak lah join in. Nanti kamu boleh confirm Nanti saya cuba confirmkan dengan banker. Sebab Kak Ayu sebelum ni Kina buat loan kereta, nama Kina dan father-in-law. Tapi father-in-law tak boleh. So bank saja saya cakap father-in-law tu ayah angkat. Sebab kita punya alamat sama. So bila cakap ayah angkat, bank lepaskan. Cakap kita ni sebagai anak angkat tinggal yang sama sebab alamat rumah kita, bil semua sama. Okey. Sebab nanti confirmkan kalau anak angkat ni macam mana status. Lagi satu cuma nak tambah tadi yang kata industrial zinc tu kan? Industrial zinc. Kan? Tadi mungkin boleh cakap daripada segi safety jugalah. Okey. Baik. Nak masuk pada atap. Kalau hanya genting orang senang nak korek. Senang buka, betul. Industrial zinc ni, kiranya daripada segi safety tu kiranya orang susah sikit nak, benda tu berat kan? Benda tu tebal kan? Betul. Lepas tu panjang dan besar kan? So agak orang cakap dari segi safety. Mungkin boleh cakap lah. Cadangan. Okay Kak Ayu, thank you. Welcome. Kita rasa kan ini industrial zinc, mungkin Vincent boleh beri pandangan sikit sebab Vincent pun dah close banyak unit kat KYA itu pun yang zinc. Biasanya macam mana Vincent cakap kepada customer punya pasal ni? Sorry. Pasal itu bumbung. Ya. Actually saya akan mention dia guna konsep tak sama. Ini ialah Fed Rule punya konsep kan.
Fat road green energy. So actually dia punya design tak sama lah. Kalau you guna pitch loop, mean pompong tajam, dia akan guna itu kita panggil itu bagi apa pompong itu. So kalau ini dia memang design tak sama, so kita actually tak boleh compare lah. So yang penting ini rumah dia punya ceiling height tinggi, so kita kena jump tu itu ceiling height. So rumah you tak panas lah. Ya, betul. So yang lain boleh tanpa tadi Kak Ayu cakap itu dengan Kak Atina cakap itu info lah pasal dia punya material, quality semua itu. Okay, Vincent, dekat KL kan banyak projek yang ada dekat dengan kawasan industri semua kan. So macam mana you counter dengan customer macam soalan-soalan Alvin tadi tentang kesihatan, tentang udara semua? Saya belum fikir lagi. Jadi saya nak tanya lah soalan sebab saya sebelum ni ada dapat bio. Ya, boleh jawab kat message lah. Okay. Adina, ya. Tadi I refer to Vincent dan Gina. Adina cakap tak? Okay. Ada seorang buyer dia berminat nak beli tapi masalahnya dia dah pencen I think. Macam mana Kak Ayu kalau dah pencen? Dia sudah pencen kerajaan. Maksimum umur 70 kan? Umur dia sekarang 51 boleh. macam tu lah. Tapi I dah calculate dalam dia punya komitmen dia agak tinggi lah, lebih kurang dalam dia nak beli teres dalam 2000 macam tu lah, 2100. Tapi macam mana dia bank dia consider senang ke lulus dari segi bank ke macam tu. I pun takut lah nak suggest dia kan sebab umur dia dah, so nanti dia punya komitmen pula tinggi. Umur dia berapa? 51 saya rasa. Umur dia 51, so kalau dengan bank memang akan 70 tapi dah dekat sangat dengan nak bank. Kadang-kadang dia bank terima unless kalau dia boleh join loan dengan anak ke. Dia boleh dengan anak ke? Dia actually dia business. Dia tak ada masalah. Ya? Dia ada anak tak? Ada anak. So kalau macam boleh join dengan anak sebab kadang-kadang bank dia bukannya sebab mungkin boleh lepas. Dia punya pension dia berapa sebulan? Pension dia dalam 2,000 lah macam tu. Pension dia 2,000. 2,000 tapi dia ada business lah. Dia ada business. Masalah sekarang mungkin dia punya pendapatan tu okey tapi dia punya umur. Jadi bila umur dia dah tinggi, so dia punya merit pun dia akan lebih rendah dengan bank. Sebab umur. So kalau kata dia boleh join dengan orang yang lebih muda, contohnya anak dia ke, so betul lah kalau dia boleh join. Sebab umur pun ambil umur anak. Kan? Pendapatan ada tapi kalau dia ada business, dia punya tunjukkan sekali dia punya SSM apa semualah. Okay. So Kak Ayu kalau macam dia join dengan anak dia, so bank akan consider umur bapa ke umur anak? Ataupun dia ambil average? Dia ada kiraan dia. Dia akan ambil mungkin umur bapa tu. Umur bapa pun dia ambil kira juga. Umur anak pun dia kira juga. Dia kira dua-dua. Dia akan ambil anak. Dia akan ambil yang paling younger punya. Ambil younger. Pendapatan dia akan ambil yang paling tinggi lah misalnya. So combine lah, combine umur lah. Alright. Kalau untuk loan kan biasanya dia akan ambil yang paling younger punya lah. Okay. Tapi memang bagus lah. Tadi itu soalan dan jawapan dari Ayu dan Vincent. Tadi pun soalan yang amat bagus lah. So Ethan ada berita baik pasal loan ini. Tadi Ethan dah buat ini arrangement, yang bagus lah, kita punya banker yang amat membantu, Felix kan, dia akan sertai kita Ahad ni pukul 9. So kita Atina, Kina dan Elvin tambah lagi Felix. So akan tolong jawab itu buyer punya soalan lah. So you guys kan kena ambil peluang ni. Memang bersyukur lah semua Felix pun free masa itu. So kena ambil peluang ni, ajak customer datang. You boleh tambah
free online loan checking. Tapi bukan sangat detail punya. Kalau sangat detail dia belakang lah. Just roughly check sajalah. Okay, macam yang soalan yang general tu. So kita ada satu banker. So tadi ada macam itu soalan macam join name ke anak angkat. Semua tu banker terus boleh itu clarify. So intern rasa ini memang satu peluang lah. Okay. Okay, intern dengan Mr. Wilson cuma nak confirmkan tu lah. I present semi-D kan? Ya, betul. Nanti minta Edwin susun balik lah. Okay. Buat tadi semi-D dulu baru teres. Semi-D dulu betul. Baru teres lah, betul. So intro Gina buat right? Atau semi-D taruh belakang pun boleh. Semi-D letak belakang lah saya rasa. Semi-D letak depan sebab yang teres kan sudah habis kita fokus banyak kalau itu semi-D pun okey. Kalau Mumi banyak kan. Okay. Itu macam mana? Macam mana? Saya rasa dua-dua pun, saya rasa landed link house pun boleh bagi dia excited deh. Sebab cakap betul lah. Kami estimate banyak akan loan tak lulusnya. So memang waiting list kalau loan approve dia pun ada itu chance ambilnya. Kami estimate lebih kurang 30% loan tak lulusnya. Setiap projek yang kami buat kami menjumpai yang lagi hebat convertnya semua yang belakang tak putus asalnya. Terus dia keluar book itu rebound semua rebound. So convert semua. Yang depannya closing tapi semua tak jadinya keluar. So ini sangat penting bagi dia suka ini dua-dua pun. So link landed yang linknya boleh keluar semi akhir pun bolehnya. So itu sebab kenapa kami cakap hot selling sebab sudah jual habis. Kalau tak hot selling pun sudah tak jual habis. So satu itu objection yang sangat pentingnya point yang boleh tambahnya walau bagaimanapun sebenarnya ini sudah jual habis. Kamu mau pun hanya dalam waiting list saja. Itu bagi link house ni so itu sequence memang boleh link house semi bolehnya. Okay Okay. So kami tengok orang baru apa dia punya pendapat dari segi yang baru join punya. Kami jemput Nazri. Nazri, kamu macam mana? Apa feeling kamu? Okay, kamu tahu buka mic saya rasa kamu tahu buka mic Kamu cerita sikit kamu punya feeling Sebab saya rasa okay, sebab buka. Okey lah, saya boleh faham pasal yang Bukit Rambai punya projek tu kan. Sebab saya pun baru lagi kan. So masih lagi belajar lah. Masih lagi kena kaji yang lebih detail bila buyer mau beli kan. Kamu feel macam mana? Apa? Kamu feel macam mana? Okey tak? Itu proses kamu jelas tak? Saya ada try juga sebab Aken ada bagi nombor list, nombor kontak kan. Saya akan cuba nanti. Tapi itu projek kamu rasa okey lah, kamu faham lah? Faham. Tak sangat cepat lah, tak okey lah. Dia punya itu. Dia buat itu KL punya. Sebab saya fokus pada KL dulu lah. Tak apa. Anggap kamu buyer baru saja untuk Melaka. Okey. Faham tak? Faham. Apa yang abang mau cadangan minta? Apa dia? Apa cadangan? Saya nanya. Tara cadangan tak? Kat dia lagi ya. Okey. Thank you Nazri. Okey. Fitri. Hey Fitri. Fitri dah hilang.